waktu Hairi ni nak tunduk ambil cawan dia tu kan, Hairi perasan macam ada orang kat belakang dia tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di dalam channel ini. Korang bersama aku, Afar Roslan. Aku akan berceritakan tentang kisah seram hantu di dalam channel R2G ini. Apa khabar tim Deba semua? Aku harap korang semua dalam keadaan sihat-sihat saja. Apa-apa pun aku nak ucapkan terima kasih bagi sesiapa yang dah subscribe channel ini dan sentiasa support aku dengan tengok semua video-video di dalam channel ini. Bagi sesiapa yang baru je terjumpa channel ini secara sengaja ataupun tak sengaja, kalau korang suka akan cerita-cerita kisah seram hantu, bolehlah support aku dengan tekan butang subscribe, tekan juga butang loceng, kalau boleh like dan juga komen. Aku harap korang tak pelik lah kan kalau video yang sebelum ni dengan video yang ni baju sama kan. Sebab yelah nak dekat Raya Haji, jadi aku shoot terus 2 video dalam satu malam kan. Takut yelah nanti kau tak mana nak sempat kan nak shoot video kan, nak upload video lagi, nak edit video lagi. Jadi aku terus yelah shoot 2 video. Okey, tanpa kita membuang masa, jomlah kita mulakan episod yang seterusnya. Keep rolling. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Okey, kisah seterusnya yang aku nak kongsikan dengan korang pada malam ini pula adalah tentang kisah pengalaman seram sepasangan suami isteri ni tahu. Di mana mereka ni kan baru je berpindah masuk ke dalam sebuah rumah lah, yang mana mereka baru je duduk dekat rumah ni 4 bulan macam gitu. Okay, untuk kisah kali ni aku akan bagi nama samaran lah. Yang si suami ni aku akan bagi nama Hairi dan yang si isteri ni aku akan bagi nama Fatin. Kisah ni berlaku kepada si suami ni tahu, yang si Hairi ni kan. Diorang cakap sebelum masuk berpindah ke rumah ni kan, rumah ni diorang cuma menyewa je lah. Diorang cakap sebelum diorang masuk menyewa dekat rumah ni owner kata dah dekat 2 tahun lah rumah ni kosong, tak ada orang yang menyewa kan. Jadi disebabkan orang kata dengan harga sewa yang agak berpatutan, jadi yang Hairi dan Fatin ni pun bersetujulah untuk menyewa dekat sini kan. Lagipun diorang cakap dekat jugalah dengan tempat kerja mereka berdua ni kan. Jadi sepanjang tempoh 4 bulan diorang duduk menyewa dekat rumah ni, diorang cakap tak adalah ada apa-apa perkara pelik ataupun yang seram berlaku kat atas mereka ni tahu. Cumanya kisah ni berlaku masa tu. Okey, macam Fatin ni kan, kira Fatin ni rumah yang dia sewa ni dengan kampung dia, iaitu rumah ibu dengan ayah dia ni berdekatan tahu. Tak adalah berdekatan sangat, kira orang kata macam sebelah negeri je lah kan. Kira kalau Fatin ni nak balik ke kampung dia, ke rumah ibu dengan ayah dia ni, cuma memakan masa tak sampai 2 jam. Jadi yang macam Fatin ni selalulah orang katakan bila hujung minggu, yelah sebab yang Fatin ni bekerja office kan. Jadi macam Sabtu Ahad Fatin ni bercuti lah kan. Tapi macam yang Hairi ni pula kadang-kadang waktu hari hujung minggu pun dia kena bekerja tahu. Jadi yang Fatin ni orang kata memang orang kata selalulah selalu balik ke kampung ibu dia ni kan. Kira orang kata dalam kadang-kadang 2 minggu sekali, 3 minggu sekali yang Fatin ni akan balik ke kampung ibu dia tahu. Kadang-kadang yang Hairi ni akan ikut, tapi kadang-kadang Hairi ni tak akan ikut lah. Yelah sebab Hairi ni kadang-kadang hari hujung minggu pun dia bekerja kan. Jadi Hairi ni berkata masa hari kejadian tu, masa tu hari waktu masih siang lah, waktu siang kan, yang Fatin ni berada dekat
rumah ibu dia lah kan, yang Hairi ni ada dekat rumah mereka yang mereka menyewa ni kan. Jadi masa yang hari tu, yang Hairi dengan Fatin ni diorang ni bergaduh tau. Mungkin diorang ni bergaduh agak besar jugalah kan. Sehingga menyebabkan yang si Fatin ni, orang kata biasalah orang perempuan kan bila bergaduh kan, yang si Fatin ni blok yang si Hairi ni dekat semua orang kata media sosial kan, macam kat Facebook lah, Instagram lah, dekat WhatsApp lah, apa semua Fatin ni blok si Hairi ni tau. Yelah, mungkin diorang ni bergaduh besar kan, jadi yang si Fatin ni pun macam orang kata sakit hati agaknya, geram agaknya kan. Jadi yang si Fatin ni pun blok lah si Hairi ni tau. Hairi ni kata ini bukanlah kali pertama bila diorang ni bergaduh, yang si Fatin ni akan blok si Hairi ni tau. Hairi kata sebelum-sebelum ni pun adalah juga kan, tapi bila diorang ni macam bergaduh agak besar jugalah kan. Biasalah suami isteri kan, mana ada yang tak bergaduh kan, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Jadi Hairi kata masa yang hari yang mereka bergaduh ni kan, lepas tu yang si Fatin ni blok si Hairi ni, jadi yang si Hairi ni cuma macam mengendahkan je lah kan. Kira si Hairi ni macam berfikir macam tak apalah, nantilah, tunggulah esok nanti kalau yang si Fatin ni balik ke rumah mereka, barulah si Hairi ni akan pujuk si Fatin ni kan. Jadi pada malam tu, masa ni kan Hairi sorang-sorang kat rumah kan. Jadi sedang Hairi ni orang kata berbaring-baring kan, sambil melayan handphone dia, tengok TV dia, berbaring-baring dekat ruang tamu kan. Tiba-tiba yang Hairi ni terdengar tau bunyi ketukan pintu dekat belakang rumah dia. Masa tu yang Hairi ni macam dah pelik juga. Tak pernah lah dia cakap kan, kalau macam ada orang datang rumah dia ke kan, selalunya orang akan ikut pintu depan lah, Hairi ni cakap kan. Tapi masa yang Hairi ni orang kata tengah santai-santai berbaring-baring main handphone, tengok TV kan, tiba-tiba dia terdengar bunyi ketukan pintu dekat belakang rumah dia. Masa tu Hairi ni macam tak berfikir apalah. Hairi ni cakap kemungkinan lah kan, kemungkinan jiran sebelah rumah dia ke kan, nak bagi orang kata lah, mungkin nak bagi apa-apa ke kan. Jadi macam malas nak ikut pintu depan, yang si jiran ni pun macam pergilah ke pintu belakang. Jadi yang Hairi ni pun bangunlah kan, Hairi ni pun bangun dan pergilah ke dapur tau, sebab pintu belakang ni terletak kat dapur kan. Jadi yang Hairi ni pun bangunlah daripada ruang tamu ni, berjalanlah pergi ke arah dapur, pergi ke pintu belakang tu kan. Jadi yang Hairi ni pun bukalah pintu belakang. Masa Hairi ni buka pintu belakang, Hairi ni terkejut sebab Hairi nampak satu tubuh yang memang dia kata dia sangat kenal. Rupa-rupanya orang yang ketuk pintu belakang rumah dia tu adalah isteri dia. Masa tu keadaan dekat luar rumah, orang kata tengah hujan renyai-renyai lah kan. Jadi bila Hairi ni nampak isteri dia kan, lepas tu dalam keadaan hujan, yang Hairi ni pun tak bercakap apa, Hairi ni pun terus macam tariklah isteri dia ni masuk ke dalam rumah kan. Jadi yang isteri Hairi ni pun, yang si Fatin ni pun masuklah ke dalam rumah. Yang Hairi ni memang tak bercakap apalah, sebab masa tu Hairi ni macam orang kata tengah mood nak memujuk si Fatin ni tau. Jadi bila si Hairi ni nampak isteri dia balik kan, lepas tu dalam keadaan hujan-hujan pula kan, basah-basah macam tu. Jadi yang si Hairi ni pun teruslah pergi ke bilik dia, ambilkan tuala untuk si Fatin ni tau. Jadi lepas Hairi ni ambil tuala untuk Fatin ni, Hairi ni pun bagilah tuala ni pada Fatin. Lepas tu Hairi ni pun cakap tak apalah, pergilah mandi dulu kan. Cuma masa yang ni Hairi cakap masa tu yang isteri dia Fatin ni cuma macam banyak berdiam je lah. Tapi masa tu Hairi taklah fikir apa-apa, cuma Hairi fikir macam mungkin isteri dia ni tengah merajuk lagi kan. Lepas tu Hairi ni pula dalam keadaan macam serba lah nak memujuk si Fatin ni kan. Jadi selesai si Fatin ni mandi, lepas tu si Fatin ni pun tukarlah baju apa semua. Masa tu kan Hairi ni tengah baring, orang kata tengah baring-baring, tengah duduk-duduk dekat ruang tamu kan. Jadi yang si Fatin ni lepas dah selesai apa semua, si Fatin ni pun duduklah dengan Hairi ni dekat ruang tamu. Jadi time tu yang si Hairi ni pun macam tanyalah dekat si Fatin ni kan, balik tadi naik apa kan, mana pergi kereta. Masa tu yang si Fatin ni cuma menjawab sepatah je tau. Fatin ni kata dia balik naik Grab. Lepas tu dia cakap kereta rosak dekat kampung. Yang Hairi ni pun macam orang kata tak nak lah tanya banyak-banyak apa semua kan. Sebab kalau Hairi cakap kalau dia tengok isteri dia ni macam dalam keadaan yang orang kata masih
orang kata masih dalam keadaan merajuk lagi kan. Jadi yang Hairi ni pun dalam keadaan serba salah, dia pun tak tanyalah banyak-banyak. Jadi Hairi ni pun cuma bercakap lah, tak apalah, nanti esok kalau sempat pergi tengok kereta, lepas tu nanti kita bawa balik kereta tu ke sini semula kan. Lepas tu yang si Hairi ni pun pergilah ambilkan bantal si Fatin ni kat dalam bilik tau. Bagilah si Fatin ni kan untuk baring sama-sama dengan Hairi ni dekat luar tau. Tak lama kemudian si Hairi ni tengok isteri dia Fatin ni dah pun tertidur dekat depan. Jadi yang si Hairi ni pun macam orang kata macam kesian lah nak kejut si Fatin ni untuk bangun tidur dekat dalam bilik kan. Jadi yang si Hairi ni pun membiarkan je lah Fatin ni tidur dekat depan. Jadi kira malam tu mereka berdua ni tidurlah dekat depan tu kan. Jadi tengah-tengah mereka ni berdua tidur kan, tiba-tiba si Hairi ni terjaga tau. Hairi ni terjaga bukan apa, Hairi ni terjaga sebab Hairi perasan yang Fatin ni bangun dan Fatin ni masuk ke dalam bilik tau. Time tu kira orang kata yang si Hairi ni macam sempatlah tengok ke jam dinding yang ada dekat ruang tamu dia kan. Yang Hairi kata time tu jam menunjukkan pukul 1 lebih lah, 1 lebih pagi kan. Jadi yang si Hairi ni pun macam malas nak mengganggu si Fatin ni kan. Jadi yang si Hairi ni pun macam membiarkan je lah yang Fatin ni masuk ke dalam bilik. Masa tu Hairi ni berfikir mungkinlah Fatin ni tak selesa nak tidur kat luar kan. Jadi yang si Fatin ni nak tidur ke dalam bilik. Bila si Hairi ni nak cuba tidur semula kan, tiba-tiba Hairi ni terdengar ada sesuatu yang jatuh dekat dapur dia tau. Jadi bila Hairi ni macam nak je lelakkan mata dia kan, bila dah terdengar bunyi tu, yang Hairi ni pun terbangunlah semula kan. Lepas tu Hairi ni pun bangun dan pergilah ke dapur dia tau. Kira masa tu dalam keadaan rumah mereka ni gelap tau. Sebab si Hairi ni orang kata memang kalau waktu malam dia akan tutup lah semua lampu dekat dalam rumah dia kan. Cuma dia akan buka lampu dekat depan, dekat macam tempat parking kereta dia dekat depan rumah dengan belakang rumah dia kan. Jadi waktu Hairi ni pergi ke dapur dia dalam keadaan gelap lah. Cuma orang kata ditembusi lah sikit-sikit kan cahaya lampu belakang luar rumah dia tu masuk ke dapur dia kan. Jadi Hairi ni pun tengoklah apa yang jatuh kan. Lepas tu Hairi tengok, rupa-rupanya cawan yang jatuh tau. Cawan, orang kata cawan plastik kan yang jatuh kan. Masa tu Hairi macam pelik juga, macam mana pula cawan ni boleh terjatuh kan. Sedangkan yang dia tahulah, seingat dia semua cawan-cawan ni dah orang kata dah tersusun betul kan. Memang tak boleh jatuh lah sepatutnya kan. Tapi masa tu Hairi ni taklah fikir yang bukan-bukan kan. Jadi waktu Hairi ni nak tunduk ambil cawan dia tu kan, Hairi perasan macam ada orang kat belakang dia tau. Lepas tu yang Hairi ni pun tunduk ambil cawan dia. Cepat-cepatlah Hairi ni bangun dan pusing ke belakang tau. Bila Hairi ni pusing ke belakang, tak adalah apa-apa pun yang Hairi nampak kan. Masa tu Hairi mungkin berasa macam mungkin dia ni macam mengantuk kot, mamai kot, mungkin perasaan dia je tau. Jadi yang si Hairi ni pun letaklah semula cawan tu dekat tingkap pinggan mangkuk apa semua tu kan. Yang si Hairi ni pun pergilah ke ruang tamu semula untuk sambung tidur. Jadi dalam pukul 6 lebih tu yang si Hairi ni pun terjagalah terbangun untuk bangun solat subuh kan. Jadi yang Hairi ni pun bangun dan teruslah Hairi ni pergi ke bilik air dia untuk dia ambil air solat kan. Selepas selesai ambil air solat, jadi yang selalunya Hairi dengan Fatin ni selalunya kalau mereka solat dekat rumah, mereka akan solat dekat dalam bilik tidur diorang ni lah kan. Jadi selepas selesainya Hairi ni ambil wuduk, jadi Hairi ni pun berjalan dan menujulah ke bilik dia. Jadi Hairi ni pun orang kata bukalah pintu bilik dia ni perlahan-lahan kan, supaya tak nak isteri dia Fatin ni terjaga tau. Dalam masa yang sama, Hairi ni lepas dia selesai solat subuh tu, dia nak kejut jugalah yang Fatin ni untuk bangun solat subuh juga kan. Jadi yang Hairi ni pun bukalah pintu bilik dia perlahan-lahan dan Hairi ni pun tolak pintu bilik dia tau. Masa tu Hairi ni terkejut. Dia buka je pintu bilik dia tu, dia tengok tak ada siapa-siapa pun dalam bilik dia. Masa tu Hairi macam terkejut lah kan. Dia macam kalau ikutkan malam tadi dia perasan isteri dia ni bangun kan dan masuk menuju ke bilik dia. Sebab Hairi cakap masa tu memang dia dengar pintu bilik dia ni terbuka dan tertutup tau masa tu tau. Hairi kata masa tu memang dia tak mamai tak apa. Jadi masa yang Hairi tu dah buka pintu bilik dia dan Hairi tengok macam isteri dia ni tak ada, jadi Hairi ni jadi macam gelabah lah. Lepas tu Hairi ni pun pergi tengok ke bilik sebelah pula kan. Hairi tengok dekat bilik sebelah ni pun isteri dia tak ada tau. Masa tu Hairi macam dia macam tak apa, relax.
dia nak tunaikan solat subuh dulu kan. Jadi selepas selesai solat subuh, jadi Hairi ni pun bukalah semua lampu kat rumah dia kan. Lepas tu Hairi ni pun carilah isteri dia ni kat dalam rumah. Memang tak ada pun yang isteri dia ni dekat rumah tau. Jadi yang Hairi ni pun try lah nak call si Fatin ni kan. Tapi bila call, yang si Hairi ni masih kena block lagi tau. Jadi yang Hairi ni pun jadi macam alamak buntu lah kan. Dia macam tak tahu nak buat apa kan, sebab nak call Fatin tak dapat. Jadi yang Hairi ni macam bertenang sekejap tau. Dia tunggu macam orang kata macam pagi sikit lah kan. Pagi sikit, cuaca macam dah cerah sikit kan. Sebab yang Hairi ni dia macam nak pergi bertanya dekat jiran dia ada nampak isteri dia ke tak ke kan. Tapi masa tu mula-mula yang Hairi terfikir, Hairi nak call mak mertua dia tau. Bila dah pukul 8 pagi macam tu, Hairi ni pun apa lagi, teruslah call mak mertua dia ni kan. Jadi Hairi ni pun call. Lepas tu yang mak mertua Hairi ni pun angkat lah kan. Lepas tu Hairi ni terus bertanya tau pada mak mertua dia. Hairi cakap, mak, Fatin ada ke balik ke sana semula kan? Lepas tu yang maknya si Fatin ni macam cakap lah, balik ke sini semula? Fatin ada je dekat sini. Daripada Jumaat lagi Fatin ada kat sini. Tak ada pula dia ke mana-mana. Masa tu Hairi ni terkejut. Hairi ni terkedut. Kira Hairi ni macam terdiam sekejap kan. Lepas tu yang si mak mertua Hairi ni pun cakap lah, kamu ni kenapa Hairi? Lepas tu Hairi pun cakap, mak tak ada apalah, betul ke Fatin ada dekat kampung tu kan? Lepas tu maknya mertua Hairi ni pun cakap, betul lah. Lepas tu yang mak mertua Hairi ni pun panggil lah anaknya tu kan, Fatin kan. Jadi yang Fatin ni pun memang ada cakap dengan Hairi dekat dalam call tau. Lepas tu yang Hairi ni macam orang kata terkejut jugalah kan. Jadi dia macam dia tak tahu betul ke dia bermimpi ke apa malam tadi kan. Tapi kalau nak ikutkan dia lalui benda tu semua sebelum dia tidur lagi tau. Jadi lepas kejadian tu, jadi yang Hairi ni pun berbincang-bincang lah dengan Fatin. Kira diorang ni nak pindah menyewa rumah lain pula kan. Dah tak nak duduk kat rumah situ kan. Sebab kalau ikutkan awal tempoh diorang duduk kat situ selama 4 bulan tak adalah kena ganggu apa-apa. Tiba-tiba pula kan ada satu hari tu yang Hairi ni kena ganggu agak teruk jugalah. Jadi diorang ni pun berpindah lah keluar daripada rumah tu dan tak duduk pun kat rumah tu lagi. Okay, alright guys. Habis cerita untuk pada malam ini dan episod kali ini. Okey, semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Okey, sesiapa yang baru je terjumpa channel ini secara sengaja ataupun tak sengaja, kalau korang suka dengan cerita-cerita kisah seram hantu, bolehlah support aku dengan tekan butang subscribe, tekan juga butang loceng, kalau boleh like dan juga komen. Bagi sesiapa yang dah subscribe dan sentiasa menyokong aku dengan tengok semua video-video di dalam channel ini, aku ucapkan terima kasih. Okey, semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.